Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita berkesempatan untuk sama-sama mengisi ruang antara Maghrib dan Isyak ini dalam salah satu taman daripada taman syurga, Raudhatun min Riyadil Jannah. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian, hari ini pada malam ni kita akan tengok tentang Ustaz kita akan bincang tentang apa yang disebut sebagai kecelaan tipu daya. Kita akan tengok kitab Kecelaan Tipu Daya, ini terjemahan kitab buku ni Asham Ahmad, dia terjemah daripada sebahagian daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, iaitu kitab Zammil Ghurur, kecelaan tipu daya. Zammil Ghurur, Al-Ghurur tu maksudnya tipu daya. Penterjemah ni merupakan fellow kanan di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik, Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Beliau mendapat ijazah sarjana Pemikiran Islam dari Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam ISTEC di UAE, dan ijazah sarjana muda juga dari UAE. Anak-anak yang dikasihi sekalian, sebelum kita masuk tentang buku ini, tentang kecelaan tipu daya ni, mari kita berkenalan dulu dengan pengarang Imam Al-Ghazali. Jadi anak sekarang berada di dalam tingkatan 4. InsyaAllah Usuluddin tingkatan 5 nanti anak-anak akan berjumpa dengan Imam Al-Ghazali dalam bab Al-Akhlaq wa Tasawuf. Dalam bab Al-Akhlaq wa Tasawuf ni, dalam salah satu biodata antara ulama-ulama tasawuf yang diketengahkan dalam buku Usuluddin disebut ialah Imam Al-Ghazali. Nanti kita akan belajarlah tahun depan, insyaAllah. Baik, Imam Al-Ghazali adalah ulama yang terkenal bukan sahaja di bahagian masyarakat Arab, bahkan terkenal sehingga ke alam Melayu. Banyak karang-karangan Imam Ghazali, terutamanya kitab Ihya ini, menjadi rujukan, menjadi panduan bagi ulama-ulama. Baik, kitab Ihya Ulumuddin ni dia ada kitab yang terkenal lah dari Imam Ghazali. Kalau kita tengok riwayat hidup Imam Ghazali nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Muhammad bin Muhammad, 3 Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Baik, Imam Al-Ghazali dilahirkan di Tus. Jadi At-Tusi itu dia kalau mengaji dalam bahasa Arab dipanggil nisbah lah, sebagai menyebabkan tempat lahir, At-Tusi. Sebab itu kita jumpa nama-nama ulama ni banyak disebahkan kepada tempat lahir dia. Contohnya Al-Makki, contohnya Abu Talib Al-Makki, Al-Madani, Al-Syami, begitu juga. Kemudian Al-Ghazali tu pula, Al-Ghazali tu dia ambil daripada perkataan Ghazal ni maksud dia menenun ataupun memintal. Kerana ayah Imam Ghazali ni dia memintal bulu. Wa kana waliduhu yaghzulu as-suf wa yabi'uhu fi dukkani bitus. Itu ayah Imam Ghazali ni, kerjaan dia sebagai memintal bulu dan menjualnya di kedai di Tus lah, tempat lahir Imam Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu adalah asal kata daripada perkataan Ghazal, dia memintal. Baik,
Imam Ghazali ni dilahirkan pada tahun 450 Hijrah. Lamalah. Imam Zahir 450 Hijrah, dan beliau meninggal pada 505 Hijrah. Baik. Ini menyebutkan bahawa walaupun Imam Ghazali meninggal 505 Hijrah, sekarang dah kita 1000 lebih, masih tetap lagi kitab Ihya Ulumuddin ataupun nama Imam Ghazali ni disebut-sebut. Inilah menunjukkan bahawa bagaimana apabila seseorang itu meninggal ilmu yang bermanfaat, dapat keberkatan dalam kitab-kitab karangannya, walaupun beribu tahun pun benda tersebut akan dikaji, akan dipelajari. Kalau kita tengok bagaimana kita Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ini, daripada selepas beliau karang sehingga sampai hari ini, ilmu bagaimana, berapa ramaikah orang yang telah membaca kitab beliau, itulah Allah SWT akan pahalanya akan sampai kepada beliau lah. Jadi dengan kata yang lain, kalau kita tinggalkan harta, kalau kita tinggalkan rumah banyak ke, benda tu akan binasa. Rumah akan runtuh, harta kita akan diagih-agihkan dengan anak-anak pewaris kita. Tapi apabila kita mewarisi ilmu, maka benda itu, ketika ilmu itu bermanfaat, ilmu itu akan kekal selagi mana orang membaca dan mengkaji tentang apa tinggalan yang kita tinggalkan. Kerana itulah innamal ulama warasatul anbiya, dalam hadis Nabi SAW sebut. Ini hadis ke-4, hadis ke-4 yang anak-anak pelajari, al-hasu ala talabil ilmi, galakkan untuk menuntut ilmu, kerana ilmu itu adalah warisan tinggalan para nabi. Ataupun innamal ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Apakah yang nabi tinggalkan? Para anbiya ini, para nabi ini meninggalkan ilmu. Jadi yang diwarisi oleh ulama itu adalah ilmu. Jadi bila ilmu itu diwarisi oleh ulama, dan ulama mewariskan pula untuk generasi seterusnya, sehinggalah sampai di akhirat. Itulah yang berkekalnya amalan seseorang itu. Dalam hadis yang lain Nabi sebut tentang 3 amalan yang akan menjadi sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min 3. Sedekatin jariyah, sedekah yang berjalan, wakaf contohnya, sentiasa mengalir pahalanya, jariyah. Asal kata jari ni air yang berlari, air yang mengalir. Seakan-akan pahala masuk ke dalam akaun orang yang meninggal itu seperti air yang mengalir, masuk dalam sungai contohnya. Pahala betul sedekatun jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang dia dapat manfaat padanya. Aw waladin salihin yad'ulah. Jadi 3 benda yang Nabi SAW sebut akan mendapat, walaupun orang tu dah meninggal tapi pahalanya tetap dapat. Sedekatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, ataupun anak soleh yang mendoakannya. Baik, kembali balik kepada Imam Ghazali tadi. Kalau tengok Imam Al-Ghazali ni, dia dari latar belakang keluarga yang miskin. Ayah beliau meninggal ketika beliau masih kecil. Ayah beliau ini terkenal sebagai walaupun ayah beliau adalah orang yang memintal benang dan menjualnya di TUS, tetapi dalam masa yang sama ayah beliau ni antara satu yang disebut dalam kitab ni, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Muqaddimah, cerita tentang terjemah Imam Al-Ghazali ni, ringkasan hidup Imam Al-Ghazali. Dia ceritakan bahawa ayah Imam Al-Ghazali ni, apabila dia pergi ke majlis ilmu, dia dengar orang memberi ilmu, ulama memberi pengajaran, dia berdoa pada Allah SWT supaya dia dikurniakan anak yang faqih dalam ilmu agama. Kemudian apabila beliau pergi ke tempat yang orang kata orang yang berdakwah, orang yang memberi peringatan, dan sebut Imam Ghazali sebut sebagai wa'iz, orang yang memberi peringatan. Kalau kita sebut ni da'i lah, PU ke, ataupun kita sebut orang yang mengajak manusia lah, da'i ni. Imam Ghazali
doa kepada Allah SWT. Ayah Imam Ghazali ni doa kepada Allah SWT supaya dikurniakan anak yang wa'is, anak yang dapat memberi peringatan. Karena itulah Allah SWT makbulkan doa ayah Imam Ghazali ni. Dan seorang Imam Ghazali Muhammad, Imam Ghazali nama Muhammad, orang alim ulama dalam pelbagai bidang. Kemudian anak dia yang seorang lagi nama Ahmad. Jadi Ahmad ni Allah Ta'ala makbulkan. Ahmad ni terkenal dalam bidang untuk memberi peringatan kepada manusia. Baik, itulah mustajabnya doa seorang ibu bapa, mustajab doa ibu bapa kepada anak-anak. Baik, kemudian apabila ayah Imam Ghazali ni meninggal, ayah dia telah mewasiatkan, telah memberi wasiat kepada seorang rakan ayah ni, seorang ahli tasawuf, ahli sufi, supaya dia mengajar anak dia. Kemudian bila duduk dengan kawan ayah Imam Ghazali ni, mana Imam Ghazali duduk sekali dengan saudara dia Ahmad tadi, sampailah harta yang ditinggalkan oleh Imam Ghazali ni tak cukup untuk membiayai mereka berdua orang. Jadi kawan Imam Ghazali ni hantarlah kepada tempat pengajian yang pada zaman Imam Ghazali sebut, tempat pengajian tersebut dibiayai sepenuhnya. Jadi Imam Ghazali meneruskanlah pengajian bersama dengan saudaranya. Baik, ketika itulah Imam Ghazali dia belajar ketika kecilnya di tempat dia lah, di Tus tersebut. Sampailah dia telah ketika meningkat umurnya, beliau telah ke Naisabur dan berguru dengan Al-Imamul Haramain, Imam Abu Ma'ali Al-Juwaini, ataupun terkenal dengan Imamul Haramain. Di sinilah Imam Ghazali mula menunjukkan kecerdasan dalam sama dalam fiqh, khilaf, dalam bidang usuluddin, dalam bidang perdebatan al-jadal wal mantiq. Ketika ini Imam Ghazali masuk tentang belajar tentang hikmah dan falsafah dan sebagainya. Baik, selepas tamat dengan Imam Al-Haramain, beliau telah menjadi dilantik sebagai seorang profesor, zaman itu profesor atau mahaguru di Naisabur, iaitu Nizam al-Mulk, iaitu seorang di Madrasah Nizamiyah pada tahun 488 Hijrah. Jadi ketika ini Imam Ghazali telah dilantik sebagai seorang profesor di Madrasah Nizamiyah, dan mulalah beliau mengajar di madrasah tersebut, kita kata universiti lah, di Madrasah Nizamiyah tersebut, sehinggalah ketika mana dalam beliau menyampaikan pengajaran, berlaku disebutkan sebagai perkara yang mengacaukan hati beliau. Seakan-akan dia nampak bahawa setelah dia menyampaikan ilmu tu, nampak macam ada benda lain, kemasyhuran yang dicari, jalan yang dia nak menuju kepada akhirat tu, pada pendapat beliau tak mungkin dapat dengan cara kemasyhuran ni, dengan sibuk dengan ni dan sebagainya. Dia rasa ada benda yang kosong, sehingga kan diceritakan bahawa dalam ketika mana beliau kuliah, lidah beliau keluh, tak dapat nak menyampaikan apa yang nak disampaikan. Sebab itulah Imam Ghazali mengambil keputusan untuk meninggalkan jawatan dia di Madrasah Nizamiyah dan bermusafir ke Damsyik, Dimashq, Baitul Maqdis, Mekah dan Madinah, dan berhaji di Mekah dan menziarah Nabi SAW di Madinah. Ketika itulah beliau beruzlah, terutamanya di Dimashq, Jami' Al-Umawi, di Masjid Al-Umawi di Dimashq, sehinggalah tempat Imam Ghazali tersebut, tempat Imam Ghazali uzlah tersebut beribadah kepada Allah SWT, dan di situ beliau mengarang terkenal dengan Al-Ghazaliyah.
tempat dia mengarang, tempat dia ibadat tu di Jami' Al-Umawi tu terkenal sebagai Al-Ghazaliyah.